Murid-murid, hari ini cikgu akan mengajar Unit 1 dan Unit 2 KSSM Pendidikan Moral Tingkatan 5. Namun, tajuk ini cikgu hanya akan sentuh melalui soalan pengukuhan sahaja. Jadi, bagi memudahkan murid-murid menjawab soalan pengukuhan tersebut, cikgu terlebih dahulu akan memberikan penerangan tentang teknik menjawab format SPM 2021 supaya murid-murid dapat mengaplikasi teknik menjawab tersebut pada latihan yang akan cikgu berikan di masa akan datang nanti. Sebelum itu, murid-murid juga perlu tahu format peperiksaan pendidikan moral, iaitu pertama, jenis instrumen ataupun jenis peperiksaan untuk pendidikan moral ini adalah berbentuk ujian bertulis. Maksud dia, tiada ujian pilihan ataupun yang A, B, C. Jenis item ataupun jenis soalan dalam peperiksaan pendidikan moral ini adalah berbentuk subjektif, respon terhad dan subjektif, respon terbuka. Bilangan soalan dalam pendidikan moral SPM ini adalah terdapat 3 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian A, iaitu yang membawa markah 50 markah. Bahagian A ini adalah soalan struktur, di mana ianya mempunyai 5 soalan dan wajib dijawab untuk semua soalan. Bahagian B, 10 markah, iaitu untuk bahagian B ini, ianya adalah soalan esei yang mempunyai 2 soalan di mana pelajar hanya perlu jawab 1 soalan sahaja. Dan yang terakhir adalah bahagian C yang membawa markah 40 markah, mempunyai 2 soalan dan jawab semua soalan. Jadi, ini bermakna jumlah markah adalah 100%. Itu bahagian A 50 markah, bahagian B 10 markah dan bahagian C 40 markah. Tempo peperiksaan. Untuk soalan pendidikan moral ini, masa yang telah diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit dan dicadangkan murid-murid untuk bahagian A mengambil masa 50 minit untuk menjawab. Bahagian B 20 minit dan bahagian C 80 minit. Dan cakupan konteks, maksudnya di sini, soalan-soalan tersebut diambil adalah dari DSKP dan juga KSSM tingkatan 4 dan tingkatan 5. Teknik menjawab format baru SPM 2021. Sebelum cikgu pergi jauh, perlu diingatkan perkara penting. Murid perlu ingat bahawa terdapat 18 nilai universal dalam pendidikan moral KSSM. Okey, kalau sebelum ini KBSM terdapat 36 nilai. Tapi untuk KSSM kali ini hanya 18 nilai universal. Bagaimana pelajar untuk ingat kesemua nilai tersebut? Di sini cikgu
bagi formula bagaimana untuk mengingat, iaitu K8 H3 B4 1 RPT. Apa itu K8 H3 B4 1 RPT? K8 adalah kepercayaan kepada Tuhan, kasih sayang, keberanian, kejujuran, kerajinan, kerjasama, kesederhanaan, dan kebebasan. H3 adalah bagi nilai hemat tinggi, hormat, dan harga diri. B4 adalah nilai untuk baik hati, bertanggungjawab, berterima kasih, dan berdikari. Manakala 1 RPT adalah R untuk rasional, P untuk patriotisme, dan T untuk toleransi. Di sini juga cikgu sertakan juga info penting yang perlu murid peka semasa menjawab. Info penting tersebut adalah pertama, murid digalakkan menulis jawapan lebih daripada yang diminta. Bermaksud, murid boleh menambah 2 poin jawapan murid tersebut, tetapi hendaklah ditulis di bawah. Kedua, murid tidak sewajarnya menggunakan ayat atau nilai yang negatif. Contohnya, mereka tidak boleh, mereka tidak sepatutnya, dan lain-lain perkara yang negatif. Murid hendaklah menggunakan perkataan seperti sewajarnya, seharusnya, dan sepatutnya. Ketiga, watak dalam sesuatu situasi atau kehendak soalan mestilah tepat. Contohnya, apa tindakan anda? Jadi, mulakan dengan tindakan saya, sebab saya itu adalah anda. Sebaliknya, sekiranya watak itu adalah kerajaan, maka mulakan jawapan anda dengan tindakan kerajaan. Boleh faham kan murid-murid? Keempat, info penting keempat adalah nilai mestilah didahulukan dengan perkataan nilai. Contohnya, nilai harga diri. Jadi murid-murid, sila biasakan menulis perkataan nilai. Info penting yang kelima adalah ejaan nilai wajib betul. Dan keenam, murid dikehendaki menjawab mengikut peruntukan markah. Contoh, sekiranya 3 markah, murid hendaklah bagi 3 poin untuk mendapat 3 markah. Sebolehnya jangan berhenti di 1 poin sahaja. Teknik menjawab soalan A. Ini adalah soalan bahagian A, di mana ianya berbentuk gambar. Raja 1 menunjukkan amalan gotong royong untuk membersihkan kawasan perumahan bagi menghapuskan nyamuk Aedes di Taman Harmoni. A. Apakah perasaan anda apabila melihat situasi dalam Raja 1? Mengapa? 3 markah. B. Nyatakan nilai universal yang diamalkan oleh penduduk Taman Harmoni, 2 markah. C. Terangkan norma masyarakat yang diamalkan oleh rakyat Malaysia, 2 markah. D. Bincangkan contoh amalan norma masyarakat yang patut dikekalkan dalam keluarga anda.
Berikan alasan 3 markah. Ini adalah bentuk soalan struktur bahagian A di mana ianya terdapat pecahan soalan iaitu A, B, C. Bagaimana kita hendak menjawab? Baiklah, apakah perasaan anda apabila melihat situasi seperti dalam Raja 1? Mengapa 3 markah? Untuk soalan ini, jawapan pelajar perlulah mempunyai perasaan dan 2 sebab. Okay. Perasaan, pelajar akan mendapat 1 markah dan 2 sebab 2 markah. Jadi, cukuplah mendapat 3 markah. Diingatkan sekali lagi kepada murid, jangan lupa watak. Watak dalam soalan ini adalah anda. Jadi, anda itu adalah saya. Jadi, murid-murid kena mulakan jawapan dengan perasaan saya. Murid tidak dibenarkan memberi perasaan yang kontraktif, iaitu perasaan yang berlawanan atau banyak perasaan. Contohnya, perasaan saya gembira dan sedih. Itu tidak digalakkan. Tetapi hanya satu perasaan sahaja yang perlu dipilih oleh murid. Okay. Kita lihat cara menjawab ini. Perasaan saya, itu watak, adalah gembira. 1 markah. Sebab hidup aman damai antara jiran tanpa mengira kaum dan dapat berinteraksi baik antara jiran. Terdapat 2 sebab. Berarti pelajar tersebut mendapat 2 markah. Boleh bagi poin lebih, namun tiada markah tambahan. B. Nyatakan nilai universal yang diamalkan oleh penduduk Taman Harmoni. 2 markah. Bagi soalan ini, ianya tidak memerlukan huraian. Hanya perlu bagi nilai sahaja. Dan diingatkan perkataan nilai perlu didahulukan supaya murid tidak kehilangan markah. Jadi jawapan murid mestilah sebegini, iaitu nilai hormat dapat 1 markah, nilai hemat tinggi dapat 1 markah. Seandainya bentuk soalan pelajar itu tidak memberi nombor seperti ini, maka pelajar boleh menulis dengan ayat sebegini, iaitu nilai hormat dan nilai hemat tinggi. Pelajar boleh bagi lebih nilai, namun mesti utamakan nilai yang sangat berkaitan dengan situasi terlebih dahulu, iaitu spesifik. Okay, kita pergi ke pecahan C, soalan C. Terangkan norma masyarakat yang diamalkan oleh masyarakat Malaysia. 2 markah. Bagi soalan ini, hanya huraian sahaja diperlukan, iaitu 2 huraian. Jawapan murid, menghormati orang yang lebih tua, 1 markah. Tidak bercakap ketika makan, 1 markah. Ini adalah huraian. D. Bincangkan contoh amalan norma masyarakat yang patut dikekalkan dalam keluarga anda. Berikan alasan, 3 markah. Sebelum itu, untuk menjawab soalan itu, diingatkan sekali lagi, kenal pasti watak. Jadi dalam soalan ini,
watak adalah Anda. Jadi, ianya saya. Mulakan jawapan Anda dengan saya. Bagi soalan ini, murid perlu mempunyai satu amalan dan 3 alasan, iaitu sebagai huraian, ataupun satu amalan, 2 alasan. Contoh jawapan murid. Contoh amalan yang patut dikekalkan oleh keluarga saya itu adalah watak, ialah tolong menolong antara satu sama yang lain kerana setiap amalan memberi kebaikan dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, amalan tersebut boleh menjadi contoh untuk generasi seterusnya dan menaikkan imej keluarga. Jadi, satu amalan, satu markah dan 3 huraian. Maka, maksimum pelajar ini mendapat 3 markah. Kita beralih pula kepada bahagian B, iaitu 2 soalan esei, tetapi pelajar hanya perlu pilih satu soalan sahaja yang membawa markah 10 markah. Okey, soalan. Rakyat Malaysia bersama-sama memberi sokongan kepada kontijen negara dalam pertandingan Sukan SEA 2019 tanpa mengira kaum. Apakah perasaan anda apabila melihat pelbagai kaum memberikan sokongan kepada pasukan negara? Berikan alasan anda berdasarkan nilai universal yang patut dipraktikkan oleh rakyat Malaysia. 10 markah. Untuk jawapan soalan ini, pelajar perlu mempunyai satu perasaan, 8 huraian dan 3 nilai. Barulah mendapat maksimum markah 10 markah. Kenal pasti watak. Okey, satu perasaan, satu markah, 8 alasan, iaitu huraian, dapatlah 8 markah, dan nilai universal sekurang-kurangnya 3, dan supaya pelajar dapat 3 markah. Okey, jawapan murid. Perasaan saya adalah gembira kerana rakyat Malaysia dapat merapatkan hubungan antara satu sama lain. Selain itu, ini membuktikan wujud semangat perpaduan antara satu sama yang lain. Hidup harmoni dan aman damai jelas ditunjukkan dalam pasukan rakyat Malaysia. Di samping itu, pasukan rakyat Malaysia berinteraksi dan berbual-bual semasa menonton pertandingan sukan. Mereka juga memahami antara satu sama yang lain tanpa mengira kaum. Saling menghormati antara satu sama tanpa mengira kaum yang ditonjolkan oleh mereka. Membuka ruang kepada mereka untuk berkenalan semasa menonton pertandingan tersebut. Akhirnya, ini dapat mewujudkan lagi semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Malaysia. Nilai universal yang diamalkan oleh rakyat Malaysia ialah nilai hormat, nilai toleransi dan nilai kerjasama. Beginilah cara jawapan pelajar dan cara buat jawapan. Okey. Bahagian C. Earth Hour ialah kempen yang digerakkan oleh World Wide Fund for Nature bagi mencetuskan kesedaran tentang perlunya kita bertindak untuk menyelamatkan bumi.
Aktiviti semasa kempen Earth Hour ialah tindakan menutup semua suis elektrik selama 1 jam untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat dunia tentang kesan pemanasan global dan perubahan iklim kepada bumi. Jelaskan kepentingan kempen Earth Hour dalam kelestarian alam sekitar. 4 markah. Ramalkan kesan sekiranya anggota masyarakat global tidak mengamalkan penjimatan tenaga elektrik dalam kehidupan. 6 markah. Bagaimanakah kempen Earth Hour dapat dilaksanakan di sekolah berdasarkan nilai universal? Untuk menjawab soalan esei bahagian C, terlebih dahulu murid perlu tahu setiap jawapan yang diberikan perlu disusuli dengan huraian mengikut peruntukan markah yang diberikan. Contoh soalan 4 markah, 6 markah dan 10 markah. Untuk soalan 4 markah, 2 markah adalah mengikut kehendak soalan dan diikuti dengan 2 huraian. 6 markah, 3 kehendak soalan dan 3 huraian. Manakala 10 markah, 8 huraian dan diikuti dengan 2 atau 3 nilai. Sekiranya soalan tidak meminta nilai, murid tetap wajib memberikan nilai universal sekurang-kurang 1 nilai. Ingat, tiada jawapan yang betul atau salah. Jika anda boleh justifikasikan alasan anda, iaitu ada huraian, ada penjelasan yang kukuh berdasarkan prinsip moral, keadilan dan keprihatinan, dan anda telah mengambil kira keputusan melalui 3 dominan moral, iaitu penaklukan, emosi moral dan perlakuan. Okey, ini adalah jawapan murid. Okey. Jelaskan kepentingan kempen Earth Hour dalam kelestarian alam sekitar. 4 markah. Untuk soalan ini, pelajar perlu beri 2 kepentingan dan 2 huraian. Berikut cikgu telah berikan atau senaraikan 2 kepentingan dan 2 huraian. Jadi tugasan murid, sila lengkapkan dengan menggabungkan jawapan A di sebelah kiri menjadi jawapan yang lengkap dengan menggunakan penanda wacana. B. Ramalkan kesan sekiranya anggota masyarakat tidak mengamalkan penjimatan tenaga elektrik dalam kehidupan. 6 markah. Untuk jawapan soalan ini adalah murid kena beri 3 kesan dan 3 huraian. Kesan cikgu sudah beri, huraian pelajar kena cari. Tugasan murid, sila berikan huraian berdasarkan kesan yang telah dinyatakan, kemudian gabungkan iaitu kesan dan huraian supaya menjadi satu jawapan yang lengkap. Guna penanda wacana. Bagaimanakah kempen Earth Hour dapat dilaksanakan di sekolah berdasarkan nilai universal 10 markah? Untuk soalan ini, murid perlukan 7 huraian berserta dengan 3 nilai. Okey. Cara, bagaimana itu adalah cara. Jadi, di sini cikgu ada sediakan beberapa cara untuk jawapan soalan ini. Dan juga nilai. Tetapi cikgu tidak bagi nilai tersebut. Jadi itu adalah tugasan murid. Tugasan murid, sila lengkap jawapan C berkenaan menjadi satu jawapan yang lengkap.
Pastikan murid mempunyai 7 huraian dan 3 nilai universal. Ini adalah satu lagi contoh soalan esei bahagian C yang cikgu ambil dari unit 2 tingkatan 5. Poster di bawah menunjukkan program kebudayaan anjuran kerajaan yang menggabungkan pelbagai budaya antarabangsa. A. Bagaimanakah program tersebut dalam poster memupuk sikap lokal dalam kalangan masyarakat? 4 markah. B. Huraikan kesan sekiranya sikap lokal diketepikan dalam budaya masyarakat tempatan. 6 markah. Dan C. Bincangkan cabaran untuk mengekalkan sikap lokal dalam diri masyarakat tersebut. Jadi, ini adalah soalan tugasan yang mana pelajar perlu siapkan, dan juga soalan-soalan yang tadi, yang sebentar tadi. Jadi itu saja pembelajaran hari ini. Diharap murid-murid sudah faham teknik menjawab kertas pendidikan moral format 2021. Jadi pastikan soalan ataupun tugasan yang cikgu beri sebentar tadi, murid-murid mengaplikasikan teknik menjawab tersebut dalam tugasan murid-murid. Jadi murid-murid jangan lupa hantar. Okey, itu saja pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih.